Dah, boleh dah. Bismillah. Kita mula insya-Allah. Okey. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al Qur'ana 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua sihat ya? Alhamdulillah. Berapa hari lagi nak Ramadan? So sekarang satu hari lagi. Are you sure? Hari ni last kita makan. Esok puasa dah? Tak, esok last lah. Esok last. Which means hari Rabu, hari Khamis tak puasa dah kan? So alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doa pada Allah Azza wa Jalla supaya Allah beri kita kesempatan untuk kita bertemu dengan Ramadan, dan juga Allah rezekikan kita masa tersebut kita menikmati madrasah Ramadan yang saya kira ialah satu bulan yang kita nanti-nantikan, yang mana bulan yang Allah tidak sebut dia sebagai bulan puasa. Ia tepat kita kena kita kena berpuasa di bulan Ramadan. Tapi Ramadan bila Allah sebut the only one word dalam Quran Ramadan ini, Allah letakkan bersama-sama dengannya dalam satu ayat. Allah sebut dengan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah kata pada bulan Ramadan ini bulan diturunkan kepadanya Al-Quran. Tapi ayat tu tak berhenti kat situ je. Allah sambung ayat seterusnya. Allah kata unzila fihi al-Quran hudal linnas. So Allah bagi tahu Al-Quran ini adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Tak kiralah warna kulit kita apa, tak kiralah kita ni bangsa apa, tak kiralah kita parti politik mana, kan? Tak kira apa jua warna kulit kita, yang penting adalah Allah kata Al-Quran ni untuk semua. Dan itulah juga tagline Tadabbur Center, kita nak bawa Al-Quran ni untuk semua. Supaya kita nak nampak Al-Quran ni dia bukan sekadar untuk inklusif, eksklusif, kan? Eksklusif untuk orang-orang yang sekadar mendekatinya sahaja, tapi untuk semua orang boleh dapatkan manfaat daripadanya. Tak pelik kenapa Sayyidina Umar Al-Khattab yang pada asalnya menentang agama Allah, tapi hanya mendengar Quran tersentuh hatinya. Sebab yang kita deal sekarang ini bukannya kitab biasa-biasa. Dia bukannya kitab sejarah. Sebab itu kalau anda baca surah Al-Baqarah, tuan-tuan dan puan sekalian, anda tak akan jumpa surah Al-Baqarah dia menceritakan cerita Nabi Musa ni in chronological order. Dia sekejap Musa dah wafat, sekejap Musa hidup balik. Jadi anda tak jumpa dalam bentuk kronologi yang betul. Sebab kalau anda nak harapkan kronologi, maka itu adalah kitab sejarah. Tapi Allah tidak meletakkan Al-Quran sebagai kitab sejarah, walaupun dalamnya ada kisah-kisah Quran, ada kisah-kisah orang terdahulu. Tapi Al-Quran ni kitab apa? Kitab Ibrah, kitab apa? Tam Ustaz Syari. Okey, apa dah? Kitab apa? Kitabul Hidayah. Kan dalam permulaan surah Al-Baqarah kan bagi tahu zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia hudan, kitabul hidayah, kitab untuk kita dapatkan petunjuk darinya. Maka tuan-tuan sekalian, baca Quran ni satu je tujuan dia. Di samping kita nak dapat hidayah, the ultimate goal here adalah bila Allah sebut dalam Quran, kita baca Quran sebab nak zikir kepada Allah. Sebab nak zikir. Sebab hari ini ramai orang baca Quran, ada setengah-setengah tu dia kaji Quran untuk apa tahu? Supaya dilihat pandai depan mata masyarakat. Ada orang juga kaji Quran untuk apa tahu? Untuk nak rot idea orang. Tahu rot? Rot ni apa dia? Menolak, menepis idea-idea orang. So mungkin ada orang duk argue dengan dia,
maka dia pun keluar Quran untuk membenarkan pihak dia, untuk membetulkan pihak dia, untuk mencantas pihak orang lain. Maka orang tu kaji Quran untuk tujuan tu. Tapi Allah suruh kita baca Quran untuk zikir, tuan-tuan sekalian, untuk kita beringat. Ala bi dzikrillah, sambung, tatma'innul qulub. Sebab daripada situ datang ketenangan. Tapi kenapa manusia ini berbalah? Sebab mereka tak achieve peace tu. Mereka tak capai ketenangan tu. Mereka baca Quran yang sama, surah yang sama, juzuk yang sama. Tapi kenapa orang tak dapat achieve peace? Kenapa manusia saling membenci antara satu sama lain? Sebab apa? Mereka baca Quran untuk tujuan keduniaan semata-mata. Berbeza orang yang baca Quran untuk ingat Allah. Beza orang yang baca Quran dengan tujuan zikir. Dia akan dapat buah itu. Dia akan dapat ketenangan itu. Dia akan menatijahkan dia pandang orang pun baik-baik je semuanya. Taklah mata ini disetkan, kalau ada button on off tu, dia punya button prejudis tu sesa on. Tahu button prejudis? Mata ni prejudis setiap masa. Yang tu kita jangan buat, teman sekalian. Okey? Tambah-tambah boleh lepas 9 Mei mau ni kan? Boleh lepas 9 Mei ni. So masa ni lah masa terbaik untuk kita turn off button prejudis tu. Sebab sekarang ni kebetulan Petronas ada kelas-kelas Quran 4 hari kan dalam seminggu. 4 hari berkaitan dengan Quran. Maka saya harapkan warga Petronas memang terlebih dahulu kena amalkan sikap bertoleransi. Terlebih dahulu untuk mengamalkan sikap tenang sama satu sama lain. Terlebih dahulu untuk mengamalkan sikap-sikap yang mahmudah sesama manusia. Jangan kita spread mazmumah sesama manusia. Orang yang mengaji Quran, orang yang mendekati Quran, mereka akan jauhkan diri daripada sifat mazmumah. Can we go for that? Boleh, tuan sekalian? InsyaAllah. Okay, baik. Hari ini tuan sekalian, saya kira tiba masanya, macam nak graduate lah rasa. Tiba masanya tuan sekalian, saya kira dengan basic-basic yang telah saya perbentangkan, saya ajukan kepada anda, saya kongsikan dengan anda. Hari ini saya nak bawa kepada anda, kebetulan tak berapa lagi sehari lagi 2 hari lagi kita nak masuk Ramadan. Maka saya nak bantu anda tuan sekalian untuk nak nampakkan kepentingan apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okay? So hari ini kita akan betul-betul go on kepada modul yang telah saya sepakati dengan pihak penganjur, iaitu surah Yasin. Yang saya akan ceritakan kepada anda pada hari ini, just saya nak suapkan je pada anda, apa sebenarnya kelebihan kita mempelajari bahasa, khusus kita melihat surah Yasin pada hari ini. You will see a different version daripada terjemahan yang kita sekadar baca pada hari ini. Dengan kita memahami isim, kita tahu tentang duas, kita tahu tentang detail, dia akan membuatkan kita berubah 360 darjah kepada kefahaman ayat tersebut. Dan saya akan kongsikan beberapa ayat daripada surah Yasin pada hari ini yang penuh dengan keajaiban bahasanya. Yang kita akan rasa inilah bahasa Quran yang kita deal sekarang ini adalah mukjizat. Yang kita di sekarang ini adalah ayat untuk menghentam-hentam hati kita, yang akan menyentuh hati kita untuk rasa betapa besarnya Allah, betapa hebatnya Allah, betapa kayanya Allah dengan hidayah-hidayahnya yang akan diberikan kepada manusia. Boleh? Okey? Sebelum tu, tuan-tuan sekalian, bila sebut je surah Yasin ni, saya nak tanya pada anda, tuan-tuan sekalian, anda jangan abaikan yang word bahasa Arab tu, mungkin akan pening. Saya off lah benda ni. Takut anda duduk macam membaca kan, tak fokus kat saya. Saya off. Okey, cantik. Okey, baik. Bila sebut surah Yasin, saya nak tanya anda, apa benda yang first kali datang dalam fikiran anda? Surah Yasin kan kita selalu bacakan malam Jumaat kan? Surah Yasin ni apa benda ya? Yang dalam fikiran anda setiap kali anda baca malam Jumaat? Takbir raya? Puasa tak lagi? Benda? Tahlil arwah. Yes, lagi? Nak periksa. Kan, anak nak periksa, maka kita pun baca dekat air botol Petronas ni, kan kita baca sebab kita nak bagi air ni ada keberkatan, dengan sebab katanya kalau kita baca surah Yasin bagi anak kita minum, anak terang hati. So lagi apa lagi? Orang sakit. Okey, now kita pergi pada one step ahead. Tadi anda bercerita pasal kebiasaan pembacaan surah Yasin. Now saya nak tanya, apa yang pernah anda faham tentang surah Yasin? Tadi tu okey dah, cantik dah, pas. So kita baca time tahlil arwah, dan kita baca ni pula time anak-anak exam, time barang kita hilang, iPhone X kita hilang, kan? So masa tu baca Yasin 40 kali, sebab dijangkakan akan jumpa balik lepas baca 40 kali, kan? Okey, baik. Apa pula yang pernah anda faham daripada surah Yasin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kisah lelaki dari hujung kota yang apa? Yang membantu dakwah para nabi. Subhanallah, cantik lagi.
Yang tu Ustaz Syahri dah kupas kan, lelaki hujung kota kat sini kan? Oh, tak kupas lagi? Okey, baik. Lagi? Apa lagi? Tuan-tuan sekalian, yang kita belajar, yang pernah anda tahulah, yang mungkin pernah anda tertengok terjemahannya, bukan sekarang, yang sebelum ni. Tengok sekarang mungkin kita akan jumpa. Yang mungkin kita pernah terbaca terjemahan dia, apa ya pasal surah Yasin yang kita baca setiap malam Jumaat ni, yang kita baca untuk tali arwah ni, yang kita baca untuk cari barang hilang ni. Macam mana tuan? Ya. Berkenaan orang yang terbaik. Ini adalah rumusan besar tentang orang yang degil. Terbaik tuan. Maksudnya tuan dah baca terjemahan komplit kot. So dapat keluarkan poin yang sangat besar sebegini. Ini adalah satu awal yang tersirat daripada surah Yasin. Lagi? Kun fayakun. Saya menunggu juga jawapan tu tadi, kan? Yang biasanya bila sebut je surah Yasin, orang suka sebut kun fayakun. Tapi you know what? Dan surah Yasin, tuan-tuan sekalian, Allah bukan sebut antara kekuasaan Allah adalah kun fayakun tau. Allah ada mulakan dengan satu kuasa dia di awal surah Yasin. Di awal surah Yasin Allah mulakan dengan satu kuasa dia. Tapi masa kita Allah preview kuasa pertama ni pun, ni bukan kuasa boy tau. Masa Allah previewkan kuasa pertamanya sahaja, kita dah rasa wow, terrornya Allah, hebatnya Allah. Tapi penutup surah Yasin, Allah kata, kamu dah impress gila tentang kuasa aku previewkan pada yang pertama ni, tapi aku ada kuasa lagi hebat daripada itu. Apa benda kat kuasa itu kita akan bincang lepas ni insya-Allah. Lagi last. Salamun qaulam min rabbir rahim tu cerita pasal apa? Baca 3 kali sebab apa? Betul dah tu. Saya pun boleh jawab. Salamun qaulam min rabbir rahim wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ada orang baca itu 3 kali. Ada pula yang baca salamun qaulam min rabbir rahim 3 kali. Apa benda tu? Salamun qaulam min rabbir rahim tu. Hari ni kita baca ayat tu sebab orang lain baca, kita pun follow, kan? Tapi ayat tu adalah ayat pemisah yang menceritakan daripada Allah cerita pasal syurga 3 ayat sebelumnya. Lepas tu Allah pause kejap dengan salamun qaulam min rabbir rahim. After this ayat, directly Allah transfer pada cerita neraka balik. Anak tahu tak tahu sekalian, cerita pasal syurga dalam surah Yasin hanya ada 3 ayat je. Cerita pasal syurga dalam surah Yasin hanya ada 3 ayat. Dan surah Yasin ada berapa ayat? Surah Cipu Cemas. Ada berapa ayat surah Yasin? 83 ayat. 83 ayat, hanya 3 ayat je bincang tentang syurga. Dan banyak, tuan-tuan sekalian, lebih 10, lebih belasan Allah cerita pasal neraka. Tapi kan, yang 3 ayat tentang surah Yasin tu, 3 ayat tentang syurga tu, Allah letakkan dia macam ibaratnya kalau anda play video movie tu, anda tekan dekat dalam laptop tu, dia macam pause je, tap, gitu. Dia start cerita neraka, pause kejap cerita pasal syurga, sambung balik pasal neraka. Kenapa saya nak keluarkan apa yang pernah anda faham daripada surah Yasin di awal ni? Sebab, tuan-tuan sekalian, kita akan cuba tengok pengamalan kita dekat Malaysia pada hari ni. Dan pengamalan kita setiap malam Jumaat, pengamalan kita time tali arwah, adakah tepat sebenarnya kita nak amalkan tu tak ada masalah. Saya tak komen bab tu. Cumanya bila kita menisbahkan itulah segala-galanya, itu masalah. Contohnya, segala-galanya bila time tahlil ni adalah surah Yasin. Tapi pengisian dalamnya tak ada pun bercerita pasal kita kena bersedih tentang kematian. Tak akan jumpa pun satu pun ayat yang menceritakan pasal kita kena bersedih tentang kematian dalam surah Yasin. Dan juga anda tak akan jumpa ayat nak cari iPhone X yang hilang dalam surah Yasin. Dan anda tak akan jumpa ayat yang mencerdikkan orang daripada surah Yasin. Sebaliknya surah Yasin menceritakan tentang motivasi yang sangat indah kepada Rasulullah dan juga motivasi sangat indah kepada kita yang membacanya. Sebab Allah cerita pasal benda yang dekat atas, benda yang dekat belakang, benda yang dekat depan. Apakah ayat yang seringkali kita baca kita berhadapan dengan JPJ? Surah Yasin ada kan ayat tu yang kita baca kan? Nampak JPJ dekat depan tu 1 kilometer ke depan tu, ada satu ayat tu kita akan baca ratib tu, laju tu kita baca. Waja'alna apa? Waja'alna. Ni biasa buat ni sebenarnya. Semua tahu ayat dia. Waja'alna min baini aidihim sadda. Inilah idea surah Yasin.
Yang kita jadikan idea untuk lepas JPJ, tapi ini idea sebenar, idea besar surah Yasin. Yang saya kata atas, belakang, depan tu bukan saya cipta. Nampak macam teori hebat kan? Atas, belakang, depan. Dengan surah Yasin ni, 3 sources of hidayah. Datang daripada atas, datang daripada belakang, datang daripada depan. Yang itu bukan idea saya, tuan-tuan sekalian. Inilah idea tentang surah Yasin daripada ayat kita baca untuk lepas JPJ tu. Ayatnya bunyi apa tadi? Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ni ayat dia, ayat 9. Ada tengok waja'alna min baini aydihim. Min baini aydihim, baini aydihim kalau anda tengok terjemahan kat depan ni adalah depan. Di antara tangan kamu, di antara dua tangan kamu, benda kat depan. So idea depan datang daripada perkataan min baini aydihim, depan. Sadda, Allah kata dekat depan kamu ada penghalang. Wa min khalfihim, dekat belakang kamu ada sadda. Depan, belakang dah sentuh. Dan seterusnya. Wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Akan dilitupi kepada kamu, aghshayna. So datang pula daripada atas. Dalam ayat ni Allah cerita pasal depan dulu. Dan Allah pergi belakang dan datang daripada atas. Tapi susunan surah Yasin Allah ceritakan atas dulu dan belakang dan depan. Sebab apa? The ultimate sources of hidayah datang dari atas. Datang daripada atas. Tapi kenapa dalam ayat ni Allah kata depan dulu? Sebab depan ni ramai orang kufur. Ramai orang kufur sebab benda yang datang daripada depan ini. Apakah depan, apakah belakang, apakah atas, kita akan cerita juga lepas ni insya-Allah. Saya nak cerita overview lebih kurang dalam 5 minit je lagi. Lepas tu kita akan masuk ke ajaiban bahasa surah Yasin. Baik. Atas apa? Anda perasan tak permulaan surah Yasin? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Yasin. Lepas Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Kan? Anda perasan tak? Dalam Quran, semua surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni apa benda? Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Lagi? Yang anda tahu? Ha Mim Qaf. Lagi? Taha Nun. Anda perasan tak perkara menarik daripada huruf muqatta'ah dalam Quran? Anda buka lah apa jua surah, kecuali satu surah je. Okey. Anda buka lah apa jua surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah, directly after that anda akan jumpa Allah cerita pasal Quran. Surah Baqarah, Alif Lam Mim, sambung. Dzalikal kitab la raiba fihi. Surah Yusuf, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ingat lagi tak saya kata di awal tadi? Ada satu surah saja yang selepas huruf muqatta'ah tidak disambung dengan Quran. Surah apa? Kalau siapa dapat jawab, saya bagi buku Ustaz Syahri percuma. Surah Maryam, Kaf Ha Ya Ain Sad, Zikrul Rahmati Rabbika Abdahu Zakaria. Lepas tu pasal Quran juga. Lepas tu surah apa? Oh, bila bagi hadiah ramai bersemangat ya. Apa dia? Surah apa? Okey, saya tutup sebab hampir-hampir macam nak dengar-dengar dah bunyi tadi. Okey, saya tutup. Jawapannya adalah surah Rum. Alif Lam Mim, Ulibatir Rum. Cerita tak ada pun langsung pasal Al-Quran lepas surah Muqatta'ah. So selamatlah RM40 saya. Tak ada, memang saya nak bagi. Lepas ni saya akan buka lagi yang risau. Saya nak bagi buku tu percuma supaya at least kalau orang tu baca saya dapat pahala, okey? Saya akan buka lagi tawaran tu nanti insya-Allah, okey? So get ready be prepared, okey? So Allah mulakan surah Yasin dengan gambaran keagungan Al-Quran. Tengok tak berhenti-henti lepas Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Semua tu cerita pasal Quran Melaka. Tapi kalau kita faham the state of Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat membaca ayat ni, kita akan insaf tuan-tuan sekalian. Taklah kita kata oh kita kena meratapi surah ini. Tapi kalau kita memahami situasi Nabi bila dapat ayat ni Yasin wal Qur'anil Hakim, kita akan insaf tuan-tuan sekalian. Dan kita akan reflect sebenarnya macam mana kita dengan Quran, macam mana akhlak kita dengan Quran. Sebab Nabi bila dapat Quran dan dibacakan kepada Muhammad ayat ini Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa maksud wal Qur'anil Hakim? Tuan-tuan sekalian. Ni. Demi Al-Quran
yang mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap kukuh. Al-Hakim ni kalau kita terjemahkan maksud dia apa tuan sekalian? Al-Hakim ni kan nama Allah kan, salah satu daripada nama Allah. Al-Hakim ni maksud dia apa benda? Yang kita baca terima, ada tak nama Hakimah kat sini? Tak ada. Ada nama Hakim sini? Tak ada. Jawapannya bijak sini ke? Bijak sini? Bijak sana. Bijak sana, tuan sekalian. Yang kita terjemahkan yang Maha Bijaksana Al-Hakim ni. Baik, tuan sekalian. Ini adalah key point dia ataupun benda yang menginsafkan kita. Yang kita dok baca setiap hari tuan sekalian Al-Quran. Apa benda yang kita baca tu, adakah kita rasa macam biasa je ataupun ada sesuatu yang besar Allah nak sampaikan? Kalau kita benar-benar faham ayat kedua ni, kita akan mula-mula insaf dengan kita akan mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat terakhir tu pun diakhirkan dengan Al-Hakim. So bila Allah sebut wal Quranil Hakim, demi sesungguhnya yang mengandungi hikmah-hikmah ataupun Al-Quran itu sendiri Al-Hakim, tandanya adalah nilai Quran, dia punya harga Quran adalah Allah. Faham tak tuan sekalian? Al-Hakim adalah one attributes of Allah. So bila kita baca Quran, Al-Quran ini sendiri nilainya bukan wang ringgit. Nilainya bukan sebuah pembelajaran. Tapi yang kita baca nilainya adalah Allah sendiri. You get the point here? Dapat tak kebesaran yang kita baca sekarang ni? Kalau anda duk nilai sekadar kefahaman aku tak banyak lagi dengan Quran, anda akan rasa macam down. Anda akan rasa low. Tapi anda just fikir balik, what did you read today? Al-Quran yang kita baca hari ini adalah nilainya adalah Al-Hakim. Al-Hakim adalah Allah Azza wa Jalla. Maka nilai pembacaan kita adalah Allah sendiri. The price itself adalah Allah Azza wa Jalla. Sebab Al-Hakim itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Dan bila mana kita sedar hakikat ni, kita akan mengatakan, ya Allah, tidak akan aku dapat sesuatu daripada Quran ni melainkan kau yang ajarkan kepada aku sesuatu itu sendiri. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Boleh? Tu mesej ayat 2 yang saya nak kita rasa betapa besarnya benda kita baca hari ini. So masuk Ramadan nanti, bulan Quran, kita kena lebih rasa muhasabah dengan Quran saat masuk Ramadan nanti. Sebab Ramadan bulan jadi mulia sebab Quran turun pada dia. Manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi mulia sebab apa? Hakikatnya Muhammad ini manusia biasa je sebelum ni. Tapi saat bila Muhammad jadi mulia? Masa jadi rasul kan? Jadi rasul tu tanda kerasulan dia, first kali apa benda Allah bagi pada Muhammad? Al-Quran tuan sekalian. Manusia yang biasa jadi mulia sebab Quran turun pada dia. Bulan yang biasa jadi mulia bulan tu sebab Quran turun dalam bulan tu. Malam yang biasa jadi mulia sebab malam tu turunnya Quran pada malam tersebut. Maka kalau malam jadi mulia sebab Quran, kalau bulan jadi mulia sebab Quran, manusia biasa jadi mulia sebab Quran, kita juga tu pas sekalian, kalau Quran melekatkan hati, kita juga jadi mulia insya-Allah. This is the formula. Hanya sahaja manusia akan mengecapi kemuliaan, dan sebab itulah dalam surah Al-Imran Allah sebut Maryam binti Imran. Anda kenal Maryam tak? Pernah dengar tak peristiwa Maryam, kisah Maryam? Maryam hanya jadi mulia disebabkan dia percaya pada Allah dan berpegang teguh kepada Alkitab. Sebab itu permulaan surah Al-Imran anda akan jumpa nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Allah mengangkat kebesaran Alkitab dalam Al-Quran. Kamu berpegang dengan Quran, anda akan jadi mulia. Kita akan jadi mulia. Boleh? Terima sekalian. Baik, ini adalah permulaan. So atas apa benda? Source pertama datang daripada surah Yasin. Yang Allah ceritakan dalam surah Yasin. Atas ni simbolik kepada apa benda? Wahyu. Simbolik kepada Al-Quran. So bila anda baca surah Yasin je, munculkan 3 idea ni. Atas, belakang, depan. Allah dah bercerita pasal source hidayah pertama adalah datang daripada atas, iaitu Al-Quranul Karim. Wal Quranil Hakim. Belakang apa? Atas Quran, belakang agak-agak apa agak-agak? Dia bermula pada ayat ni. Ni. Kan Rasul. Rasul tu betul lah, part of them. Tapi apa benda kita nak simplifykan idea belakang ni? Akhirat, no? Kan? Ya? Yes, siapa sebut ziarah tadi? Nak hadiah tak? Jawapannya adalah sejarah, teman sekalian. Kita simplifykan,
Allah kata atas sources yang paling agung, iaitulah Al-Quranul Karim. Yang kedua, datang daripada belakang, iaitulah Allah ungkit pasal sejarah. Allah ceritakan pasal sejarah. That's why ada cerita umat terdahulu, ada cerita pasal Nabi-Nabi. Maka bila anda baca surah Yasin, okay, first kali Allah cerita pasal Quran, atas. Yang kedua, Allah cerita pasal belakang, sejarah. Dan sejarah yang kita akan baca dalam surah Yasin adalah cerita pasal 3 orang Rasul dan cerita pasal ada seorang hero Allah bangkitkan dalam surah Yasin, iaitulah lelaki dari hujung kota. Tuan sekalian, anda ingat filem Hindustan saja ke? Yang bila mana ada hero muncul last minute. Ni ceritanya nampak macam 3 Rasul macam nak kalah dah. Macam nak kalah. Sebab akhirnya mereka diancam dengan lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Mereka diancam dengan kami akan rejam kamu sampai kamu akan merasai kesakitan daripada rajaman tersebut. Kita duk baca surah Yasin, kalau nangis sebab kita sedih Rasul ni bakal direjam, mungkin okey juga. Tapi duk menangis tengah duk fikir pasal orang yang dah mati. Ini surah motivasi tuan sekalian. Saat Allah kata macam keadaan berpihak kepada pihak kebatilan, sampai mereka sewenang-wenang ni didustakan oleh kaum Yasin, Ahlul Qaryah ini, tiba-tiba Allah datangkan seorang hero. Filem Hindustan kan? Filem Hindustan kan bila time hero ni datang last minute kan? Dia biasa bila time tu kalah dulu ke, ataupun semua hero dah kalah, hero last kali datang yang bawa kemenangan. Tak. So cerita pun yang sama. Nampak macam tak berpihak dah kepada kebenaran. Tapi Allah kata wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Sambung. Qala ya qawmi ittabi'ul mursalin. Datanglah hero tu. Bukan 10 orang. Bukan 20 orang. Tapi berapa orang? Bahasa Kelantan ayat sorge. Sorge je. Kau mari. Daripada 3 orang Rasul datang berdakwah dekat kaum tu, tiba-tiba yang berimannya seorang je tuan sekalian. Ibaratnya penceramah datang ke kelas ni, seorang je datang. Itu gambaran. Tapi adakah mereka berputus asa? Tak. Hatta mereka pun tak tahu sebenarnya dekat hujung kampung sana, hujung kota sana ada yang beriman dengan 3 orang Rasul. Hantar 2 orang tak makan. Idh arsalna ilaihi musnaini. Jadi 2 mula-mula. Mula-mula. Tu baik Kelantan dah. Okey. Mula-mula 2 orang Rasul Allah datangkan kepada kaum ni. Idh arsalna ilaihi musnaini. Sambung. Fakadzabuhuma. 2 orang ni didustakan. Dua-dua sekali ni. Ditolak, direject mentah-mentah. Okey. Fa'azzazna bithalis. Kemudian Allah kata Allah kuatkan mereka yang daripada 2 orang ni jadi 3 orang. So 2 now jadi 3. So dah jadi 3 orang. Tapi ada aspek bertambahnya kuantiti, ada aspek ini lagi mudahlah kerja dakwah kita. Tak. Bertambahnya 3 orang baik berdakwah kepada satu kaum yang degil, tiba-tiba agak-agak kita rasa macam berjaya ke dengan pertambahan orang ni? Sebab Allah tak pernah gambarkan tugas seorang Rasul adalah kamu kena ubah 100% tempat kamu. Tak. Tugas orang Rasul pun benda, tuan sekalian. Tak kiralah sama ada Muhammad ke, tak kiralah sama ada Rasul-Rasul lain ke, tugas Rasul cuma satu. Apakah dia? Wa ma alaina illal balagul mubin. Oh, saya tutup, dia tak tutup Oh, abaikan anak saya tu. Wa ma alaina illal balagul mubin. Allah kata ini adalah tugas yang memang konsisten Allah nak suruh Nabi bawa dan Rasul bawa. Okey. Dan saya ringkaskan, inilah ancaman yang saya katakan tadi. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu. Kalau kamu tak berhenti 3 Rasul sebab dakwah juga. Last kali mereka tak mau nak ikut. Last kali mereka dah macam panas telinga nak dengar dakwah 3 Rasul ni. Mereka katakan, kalau kamu tak berhenti la illam tantahu nanarjumannakum wa liyamassannakum, kami akan rejam kamu sampai mati. 3 orang Rasul bro pula. 3 orang Rasul datang kepada kaum ni. Last kali kena reject mentah-mentah. Sampai kena ancam bunuh. Dalam mereka tak ada ambil upah. Teman sekalian. Tiba-tiba mereka diancam bunuh teman sekalian. Saya tak nak cerita pasal lelaki hujung kota sebab dia makan masa. Jom kita pergi antara pengisian-pengisian yang kita akan tahu daripada surah Yasin lah. By time, lepas kita duk bincang pasal bahasa-bahasa dalam Quran, akan dibentangkan juga dengan selingan-selingan sebegini. So at least anda semua akan dapat manfaat daripada kelas ajaibnya bahasa Quran dan akan tahu background tentang surah ni. Okay?
Dan tuan sekalian, yang terakhir lepas atas apa benda? Ulang balik. Atas apa benda? Al-Quran. Belakang apa? History, sejarah. Depan agak-agak apa? Dan tak peliklah kenapa ayat yang tadi tu Allah kata waja'alna min baini aidihim dulu. Sebab min baini aidihim ni lah ramai orang yang akan kufur nikmat. Banyak sekali. Apa benda agak-agak? Kalau atas Quran, belakang sejarah, depan apa? Masa depan syurga neraka. Apa dia agak-agak? So atas anda faham dah, benda yang agung, benda yang tinggi, Al-Quranul Karim. Belakang sejarah. Okay, so Allah nak sampaikan macam ni tuan sekalian. Kalaulah atas tu sukar untuk menyentuh hati kamu, sedangkan ini yang paling agung, is okay. Aku ni Ar-Rahman, Tanzilal Azizir Rahim. Aku ni kasih pada kamu wahai sekalian manusia. Tak apa. Mungkin kamu terkesan dengan sejarah dekat depan kamu. Mungkin dekat atas kamu kena mendongak dan kamu akan letih, kamu akan lelah cepat-cepat lelah. Okay? So belakang ada. Tapi mungkin kamu letih nak kena menoleh ke belakang. Sekarang ini aku bagi benda yang kat depan. You are no excuse right now. Apa agak-agak? Cabaran, pahala, nikmat dunia. Jawapannya adalah tuan-tuan sekalian, fasa ketiga anda akan tengok ayat seterusnya. Allah menceritakan start daripada ayat ni. Allah menceritakan pasal alam. Dekat depan kita, lepas Al-Quran yang agung, yang belakang ni sejarah, yang belakang ni sejarah, depan ini dinamakan oleh Allah SWT fasa ketiga dalam surah Yasin adalah alam. Sebab itu anda akan tengok start daripada ayat 32 ni cerita pasal alam belaka ni. Wa ayatul lahum al-ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Keluar biji-bijian, maka dengan bijian itu mereka jadikan makanan. Ni alam belaka ni. Sebab itulah Allah mulakan waja'alna min baini aidihim dulu, sebab alam ni ramai orang kufur nikmat dengan dia. Tak pelik, Bani Israel pun pernah buat benda ni dulu sebelum ni. Teman sekalian, Allah bagi manna wassalwa. Anda tahu pernah dengar tak manna wassalwa? Anda dengar tu daripada mana? Daripada Quran ke sebab kedai mamak nama manna wassalwa? Daripada Quran kan? Ini adalah makanan, kalaulah saya cerita tapi masa tak banyak. Manna wassalwa ni kalau ada zaman kita tuan sekalian, anda tak akan jumpa padi dekat Kedah. Anda tak akan jumpa padi dekat Kedah. Sebab hasil padi tu Allah just datangkan dalam bentuk diterbangkan dekat udara je. Best tak? Anda duk harapkan padi nak makan beras, untuk anda buat gandum, anda kena tanam apa kalau nak buat roti? Kena gandum kan? Gandum ni datang daripada pokok apa? Pokok gandum lah. Kan? Anda tak perlu tanam gandum tuan sekalian. Sebab biji-bijian tu Allah datangkan dalam bentuk berterbangan dekat udara dan hinggap dekat pokok, dijatuh dengan air embun. That's why kalau anda pergi kat Iraq sekarang, anda tengok dekat bawah pokok dekat Iraq, dikatakan mereka declare itu adalah al-manna. Okay? Anda tengok bawah pokok dekat Iraq tu, mereka akan bentang kain putih. Sebab nak bezakan antara debu dengan al-manna tu sendiri. Sebab manna ni dia punya macam habuk-habuk kemerah-merahan. Okay? Kalau kumpul tu boleh buat jadi roti. Anda buat masak jadi roti. Iraq mereka declare mereka ada masih lagi manna tu sendiri. Okay? Saya tak nak cerita dalam manna wasallam sebab panjang nanti. Okay? Tapi itu adalah sejarah berulang. Bani Israel pun pernah mendustakan alam. Bahkan mereka enggan untuk mengucapkan istighfar pada Allah. Mereka enggan untuk minta ampun pada Allah. Sampai boleh minta pada Allah dengan al-manna wassalwa yang banyak, tak terkira ni. Tapi mereka minta lagi, ya Allah gandum lagi, aku tak cukup lagi ni. Dah banyak dah makan Allah bagi, tapi mereka minta lagi makanan daripada Allah Azza wa Jalla. Betapa tak bersyukurnya Bani Israel. Sebab itu depan ni alam, langit, bumi, laut. Sebab tu ada orang boleh menangis tengok laut. Tapi ada orang yang bergembira tengok laut. Sebab cara pandang mereka berbeza. Ada orang pandang laut melihat kebesaran Allah. Ada orang pandang langit melihat kebesaran Allah. Tapi ada orang juga pandang langit, dia sedih sebab ingat orang mati. Jadi macam-macam cara kita melihat. Jadi sebab itu dah Allah bangkitkan dalam fasa ketiga surah Yasin tentang alam. Okay, now ulang balik sebelum saya masuk ke ajaiban bahasa. Atas. Ya, Al-Quran belakang. Depan. Alam. So baca surah Yasin, munculkan 3 idea ni. So ayat tak apa. Saya tak nak bagi terus iman dia. Anda cari sendiri. So atas, belakang, depan. Tu adalah gambaran tentang surah Yasin. Lepas tu Allah cerita pasal neraka. Okey, jom kita tengok apa benda ajaiban bahasa dalam surah Yasin. Baik, teman sekalian, buka ayat 13. Okey, baik. Jom baca ramai-ramai ayat 13.
Okey, 1, 2, 3. Okey, baca auzubillah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Okey, 1, 2, 3. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Allah duk cerita pasal, kalau anda baca terjemahan dekat depan ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maksudnya benda, dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar yang tertentu, iaitu ketika mereka didatangi rasul-rasul kami. Okey, kalau anda baca hari ni, baca ayat ni, apa yang anda rasa? Nothing. Dah Allah suruh Muhammad cerita lah. Dah kita rasa macam tu lah kan? Kan anda rasa macam mana? You see something transparent here daripada ayat ni. Kalau saya boleh katakan, kalaulah kita tidak mengkaji bahasa, we will not see apa yang pelik dalam ayat ni sebenarnya. Kalaulah kita tak mengkaji bahasa, anda akan tengok, apa benda macam biasa je. Allah bila kita baca terjemahan, dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan. Allah perintahkan Muhammad ceritakan kepada kaum dia keadaan ni. Pasal 3 orang rasul yang akan didustakan ni oleh ahli qaryah ni. Okey. Kalau tak kaji bahasa, kita tak akan nampak pelik dia. Sebab yang peliknya tuan-tuan sekalian adalah perkataan ni. Yang pelik adalah perkataan wadrib tu sendiri. Sebab kalau Allah nak suruh cerita, Allah boleh guna je perkataan dekat sini, iaitulah sebab anda baca terjemahan dan ceritakanlah, betul? Terjemahan anda pun kata dan ceritakanlah, betul? Kan? Dan ceritakanlah, Allah boleh letak perkataan dalam bahasa Arab, waqsis, dan kisahkanlah kepada mereka. Ataupun dan khabarkanlah, ceritakanlah ni maksud dia dan khabarkan juga kan. Boleh je Allah letakkan dekat depan ni, wakhbir, khabarkan kepada mereka. Cerita, khabar. Kalau kata kena sampaikan, wabligh. Boleh je perkataan-perkataan ni muncul. Tapi wadrib tu pun sekalian, adakah maksudnya cerita? Kalau anda ada download belum yang saya suggest satu software untuk anda semak word-word bahasa Arab? Tak lagi. Kalau anda pengguna iPhone user, iOS, anda buka almaani.com. Anda boleh download dekat Apple Store je. Okey. Al-Ma'ani. Al-Ma'ani anda download yang English Arabic, Arabic English, English Arabic. So kalau anda Android user pun rasanya ada juga untuk Al-Ma'ani ni. Tapi saya tahu yang iOS ada. Dia ada software tu. So anda boleh download, tapi anda perlukan internet lah untuk check dia punya tu. Dia just memudahkan dalam bentuk aplikasi. Okay. Kalau anda buka Al-Ma'ani sekarang ni, anda tekan perkataan daraba. Wadrib ini datang daripada perkataan daraba. Okay. Daraba. Tuan-tuan sekalian, maksud daraba, kalau anda buka kamus hari ini, anda tak akan jumpa maksudnya adalah cerita ataupun story, ataupun anda tak akan jumpa sampaikan, ataupun anda tak akan jumpa dia dalam bentuk yang macam dibaca terjemahan pada hari ini. Terjemahan yang kita baca pada hari ini sebab telah diadunkan dengan tafsir. Maka sebab itu kita tak akan dapat the real meaning daripada word yang kita baca hari ini. Sebab saya mengimpikan kalau kita dapat keluarkan satu terjemahan yang betul-betul ikut word yang betul, rasanya kita akan jumpa banyak kepelikan. Antaranya bila mana kita membaca surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kenapa ayat ni pelik? Alam tara, anda hafalkan surah Al-Fil kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya bacakan terjemahan ya, dan kita akan reflect dengan ayat ni. Maksudnya adalah, tidakkah kamu, ni surah Al-Fil tidakkah kamu Nabi melihat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana aku memperlakukan kepada tentera-tentera bergajah. Saya ulang sekali lagi tidakkah kamu wahai Nabi melihat bagaimana aku telah memperlakukan kepada tentera-tentera bergajah. Itu maksud alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang peliknya apa? Kenapa melihat tu pelik? Okey, saya nak tanya anda. Sekarang ni anda tengok saya, anda melihat saya, betul? So which mean untuk melihat anda perlukan real life event. Persoalan saya, masa Allah menghancurkan tentera bergajah, Nabi dah lahir ke belum? Sedang lahir. Tengah teran tu lahir. Masa tu tengah hancur tentera bergajah. Nak kata tuan sekalian, Nabi tak lahir lagi. Tapi macam mana Nabi nak lihat cerita ni? Pelik tak?
Allah perintahkan Nabi tara, lihat. Bukan tora, tara. Lihat. Tengok macam mana Nabi nak lihat sedangkan Nabi tak lahir lagi. Ini bahasa. Wadrib. Maksud anda bacakan dan ceritakanlah. Tapi hakikat yang daraba, anda buka kamus, maksudnya adalah pukul. Dah buka kamu dah? Oh, laju dah. Anda tahulah memang maksud. Bagus. Daraba, maksudnya pukul. Maksudnya pukul, teman sekalian. Maksudnya oh, terganggu sikit Okay, pukul. So, bila kata pukul, teman sekalian, kalau kita nak terjemahkan dalam ayat ni, maksudnya adalah, dan pukullah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah-kisah penduduk sebuah bandar. Macam mana Nabi nak pukul kisah? Ambil kisah ni, pukul. Itu. Macam mana nak pukul? Ini bahasa. Keajaiban bahasa. Anda tak jumpa lagi ayat yang Allah sebut dalam surah Yasin juga. Inna ashabal jannah al-yawma fi syughulin fakihun. Ini cerita pasal syurga. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'ik muttaqi'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum maidaun. Bagi saya, walaupun 3 ayat je tentang syurga, tapi kaya dengan bahasa yang luar biasa. Cukuplah 3 ayat ni boleh menyebabkan kita meleleh air liur bila baca surah Yasin. Anda duk fikir, bila kita buka puasa, lagi 5 minit buka puasa, ada nasi Arab kambing dekat depan tu, anda fikir itu akan melelehkan air liur anda. Tapi kalau kita faham 3 ayat tentang syurga daripada surah Yasin, inilah ayat meleleh air liur anda setiap kali malam Jumaat. Setiap kali malam Jumaat. Okey? Nah, wadrib. So, macam mana nak pukul? Tuan-tuan sekalian. Kan kita dah terjemahkan tadi, dan pukul lah kan? Betul? So, macam mana nak pukul kisah? Belajar. Kalau anda nak tahu macam mana nak pukul kisah, anda kena tahu macam mana pukul tu. Macam mana yang dimaksudkan dengan pukul. Now, tengok meja kat depan ni. Okay? Saya nak pukul meja ni. Saya nak anda perhatikan first kali kepada meja yang dipukul. Okay? Kepada yang dipukul. Perhatikan kepada yang dipukul. Okay? Saya nak anda perhatikan apa benda? Yang apa? Yang dipukul. Bukan yang memukul. So, jangan fokus kat saya. Fokus kepada benda yang akan dipukul. Okay? Dan anda tengok apa yang berlaku bila mana ada pukulan yang berlaku kepada yang dipukul. Are you ready? Boleh? Tengok Okay, apa yang berlaku kepada yang dipukul? Anda nampak botol Petronas simpul kita. Okay, lagi? Berbunyi lagi. Katakanlah kalau saya pukul orang tadi dekat belakang dia, sakit je ke? Saya suka buat tadi, benar? Bekas kan? Kalau kita duk kena libah dengan mak kita kecil-kecil dulu dengan getah paip. Ada pengalaman? Dengan rotan kadang-kadang kita akan tinggalkan apa benda, apa bigat ni. Bigatnya, bekasnya. Maka kalau benda yang dipukul, dia bukan sekadar menghasilkan bunyi, bukan sekadar menghasilkan gerakan dan gegaran, tapi juga menghasilkan kesan. Itu kepada yang dipukul. Now, okay, saya wrap up balik. Yang dipukul sakit, berbekas, apa lagi tadi? Terkesan, bergerak. Betul? Okey, sekarang kepada yang memukul. Okey, yang memukul. Okey, apa yang berlaku kepada saya? Kepada yang memukul, sakit juga kan? Walaupun saya pukul dia, tapi saya pun kena impact tu. Which means saya pun sakit. Lagi apa? Tengok tangan saya. Merah juga. Berkesan juga. Walaupun saya plan untuk bagi dia yang sakit dan bagi dia je yang berbekas, which means saya pun hakikatnya, saya pun sakit dan saya pun berbekas. Lagi? Apa lagi yang berlaku pada saya? Emosi. Yes, saya suka word tu. Emosi. Saya tak ada pukulan kadang. Saya ada reason saya buat. Saya ada why, big why saya kenapa saya buat benda tu. Dan saya buat dengan betul sungguh-sungguh. Betul? Kalau saya pukul, anda yang kat belakang pun tak dengar. Kan? Which means saya pun buat dengan penuh emosi. Apa sebenarnya message daripada ajaibnya Allah letakkan wadrib, teman sekalian? Sebab ada message besar Allah nak sampai kepada Muhammad SAW dengan perkataan ni. Which means Muhammad, memang betul apa yang aku minta kepada kamu wahai Muhammad adalah ceritakan cerita ni kepada kaum kamu. Tapi apa yang sebenarnya aku nak kamu buat sebenarnya adalah kamu ceritakan dalam keadaan first kali orang yang dengar cerita kamu terkesan dengan apa yang kamu sampaikan.
dan mereka berbekas dengan apa benda yang kamu sampaikan, dan mereka bertindak dengan apa yang kamu sampaikan, Muhammad. Dia ada mesej besar kepada yang dipukul dan kepada yang disampaikan. Allah nak suruh Muhammad ni rasa macam mana tau? Sampaikan sampai tara orang yang dengar cerita ni, mereka bertindak, mereka terkesan, mereka terasa dengan cerita kamu. So jangan bergerak, jangan kamu stop cerita ni sampai mereka dapat 3 benda. Dan Allah tak berhenti kat situ. Sebab hakikatnya kalau yang memukul, dia juga ada benda yang dia akan rasa. Yang pertama adalah, wahai Muhammad, bukan sekadar mereka je kena rasa. Bukan sekadar yang mereka sahaja yang mereka perlu bertindak. Dan bukan mereka sahaja yang perlu berbekas dengan cerita ni. Kamu sendiri Muhammad pun kena berbekas kat hati juga dulu. Kamu juga kena rasa cerita ni. Dan kamu sendiri pun kena bertindak dengan benda tu. Dan untuk mencapai segenap aspek yang aku nak sampaikan daripada wadrib ini, kamu kena sampaikan dengan penuh emosi. Kalau kamu tak ada passion penyampaian kamu, macam mana nak sampai? Sebab itu menariknya, ayat yang akan datang, Allah cerita pasal wa ma alaina illal balagul mubin. Yang saya tak tahu Ustaz Syahrir akan cerita ke tidak benda ni, tapi antara hikmah besar perkataan balag dan mubin muncul selepas Allah cerita pasal wadrib dekat atas. Sebab wadrib, antara piawaian dan KPI untuk capai wadrib, mesti kena balag, kena mubin. Awak masuk balag, ada yang join tabligh sini. Tabligh ni maksudnya menyampaikan. Balag ni maksud sampai. So penyampaian pertama adalah mesti kena sampai. Yang kedua adalah jelas, nyata. Saya suka mengistilahkan ataupun terjemahkan ayat balag mubin dalam satu istilah moden. Yang anda boleh istilahkan dalam, kalau anda nak guna teori ni dalam company anda ke, public speaking ke, communication ke, silakan. Saya namakan konsep 2I. Konsep apa? 2I. I yang pertama adalah al-balag, iaitulah impresif. Penyampaian yang pertama al-balag, iaitu sampai. Penyampaian mesti impresif. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua adalah al-mubin. Yang kedua yang saya sampaikan daripada ayat yang kedua adalah ilmiah. Ilmiah dan impresif. Sebab tuan-tuan sekalian, ilmiah saja tak cukup dalam sebuah penyampaian. Setuju tak? Kalau anda fokus kepada ilmiah, tapi tak fokus kepada impresifnya penyampaian anda, bermasalah juga dalam penyampaian anda. Setuju tak? Saya bagi study case yang paling mudah untuk anda tengok. Saya harapkan tak ada Jabatan Agama Islam tengok benda ni. Saya bukan nak tegur, saya bukan nak sound ke, tapi saya nak tegur, memang tegur sebenarnya. Okey? Anda tengok khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat, anda akan tengok khutbah Jumaat penuh dengan apa? Nas-nas. Daripada Quran, daripada hadis. Statistik dibentang. Fakta apa tak dikeluarkan dalam khutbah Jumaat? Semua ada. Nak kata ilmiah, yang paling ilmiah sekali ceramah saya pernah dengar dalam masjid-masjid adalah khutbah Jumaat. Yang paling ilmiah. Ada statistik, ada fakta, ada data, ada nas, ada hadis. Semua komplit. Tapi kenapa je start Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang dah mula tunduk? Kenapa? Kenapa je start je salam, lepas tu orang akan bangkit balik, dia start apa benda? Ittaqullah. Bukan ittaqullah. Ayat mana? Ibadallah. Ibadallah, semua orang serentak tuan-tuan sekalian. Anda pernah tengok tak sesi khutbah Jumaat? Pernah tengok dekat mana? Dekat TV. Anda tengok orang buat benda yang sama juga. Tuan-tuan sekalian, inilah gambaran. Khutbah Jumaat adalah tempat yang paling ilmiah sekali perbincangan dia. Tapi kenapa orang start je Assalamualaikum, orang mula menundukkan dia punya pandangan, bukan sebab ghadul basar, tapi sebab mereka dah mula untuk merencanakan untuk tidur dalam khutbah Jumaat. Okey, tuan-tuan sekalian, kenapa? Sebab, minta maaf saya sebut, khatib pada hari ini banyak fokus kepada ilmiah. Dan ilmiah itu pun datang daripada madhab Islam pun sebenarnya. Teks. Nampak? Tapi tak fokus kepada penyampaian. Sebab itu, anda akan tengok khutbah Jumaat yang orang baca tanpa teks, orang tak akan tidur. Sebab itu berkhutbah. Bukan baca khutbah. Sebab hari ini dekat masjid kita, ramai yang baca khutbah, tapi bukan berkhutbah. Garit? Nantak aku lah kena gantung ke apa. Aku memang nak sound. Okay? Tapi ini gambaran tuan-tuan sekalian, tentang gambaran wadrib ni. So, cantiknya, saya nak slide kat sini pula. Cantiknya, lepas perintah wadrib datang untuk Nabi sampaikan cerita Ashab al-Qaryah ini, Allah datangkan wa ma alaina ilal balagul mubin. Konsep apa benda? 2 ayat tadi. Yang pertama benda al-balag, benda impresif. Al-mubin, konsep apa? Ilmiah. Boleh tuan-tuan sekalian?
So macam, kalaulah kita sekadar baca je, oh wadrib dan ceritakanlah, kita takkan rasa apa-apa. Tapi mesej besar daripada wadrib ini saja yang saya nak bincangkan dengan anda pada hari ini. Dia bawa mesej two ways of communication. Bukannya bila bercakap, bila berdakwah, kita syok sendiri ya. Ramai tak berceramah ini syok sendiri? Ramai. Tapi Allah kata jangan syok sendiri sampai ke cerita ni. Sebab cerita ni penting. Cerita ni besar. Sebab dalam Quran, cerita yang dimulakan dengan wadrib hanya ada 2 je dalam Quran. Hanya ada 2 sahaja cerita dalam Quran dimulakan dengan perkataan wadrib. Which means saya katakan, istilahnya saya boleh gambarkan wadrib ataupun cerita yang sedikit dalam Quran dimulakan dengan wadrib ini. Dalam satu word, saya katakan LE. Tahu tak LE? Limited edition. Dia adalah cerita yang limited edition dalam Quran. Satu lagi cerita dekat mana? Okey, buku Kompas 114 saya bagi. Satu lagi cerita di samping surah Yasin. Kat mana? Yang dimulakan dengan wadrib. Sebut surah pun tak benar. Banana bukan. Surah apa yang dimulakan dengan wadrib? Hanya 2 cerita je dalam Quran dimulakan Allah dengan perkataan wadrib. Ada mungkin boleh control F sekarang dekat mana-mana Quran. Tahu control F? Control find. Hanya dua cerita saja dalam Quran Allah letakkan limited edition. Limited edition ni tandanya apa? Special. Kalau tudung Farida, betul? Tudung Farida ni 3 design je keluar dalam satu Malaysia. So orang yang pakai tudung tu sebab limited edition macam pasal dia rasa special pakai tudung tu. Kan? Sebab limited edition macam pasal. So cerita yang limited edition pun ada keistimewaan dia tersendiri, tuan-tuan sekalian. Okey, satu lagi surah. Sebelum saya tutup tawaran. Ni surah Yasin yang pertama, surah yang kedua yang dimulakan dengan wadrib. Cerita. So anda dah tahu dah, cerita pertama adalah cerita pasal 3 orang Rasul yang didustakan. Cerita pertama. Which mean kalau special, which mean ada pengajaran besar nak sampaikan daripada cerita ni. Sampai Allah bagi detail lah pada Nabi, sampaikan dalam bentuk, dalam keadaan wadrib. Pegang konsep al-balagh al-mubin. Satu lagi cerita kat mana? An-Nisa tak. Dah. Anfal tak. Dia hujung dia fa. Al-Kahfi. Sebab dia macam ramai-ramai jawab tu. Macam mana saya nak bagi dia? Jawapannya Al-Kahfi. Kan cerita pemilik 2 kebun tu kan dimulakan dengan wadrib lahum mathalan masalan rajulaini ja'alna min ahadihima jannatain min a'nab. Cerita pemilik 2 kebun pun dimulakan dengan wadrib, tuan sekalian. 2 cerita dalam Quran dimulakan dengan wadrib. Okey. So mudah-mudahan insya-Allah saya rasa cukup sekadar tu. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang saya dah bagi sikit panas enjin kepada anda untuk lebih mendalami. Minggu depan kita akan ulang balik yang muslimun tu. Ingat lagi tak benda tu? Anda dah hafal belum? Tak hafal lagi? Semuju tak buat kelas tu hari ni? Kalau buat kelas tu hari ni mungkin okay, mungkin saya nak tuju je orang tu. Okay? Sebab chat tu penting. Sebab kita baru masuk pasal lelaki tu, yang muslimun ni, dia pasal lelaki je baru. Tak masuk lagi muslimah yang untuk perempuan nyepat. Okay? Kita selesaikan untuk lakinya dulu pada pada minggu depan insya-Allah. So saya harapkan pada kelas ini anda dah boleh start bakar start engine untuk lebih mendalami Quran. Biarlah Ramadan akan datang ni kita tukar pendekatan kita sekali, daripada kita nak kejar habis baca Quran banyak, kita tukar, kita nak lebih memahami Quran. So lebih menjamin kita punya kesihatan jiwa dan rohani insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih atas perhatian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Salam Ramadan saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan